A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Apa khabar para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala? Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada yang menonton tayangan Ustaz pada pagi ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, marilah sama-sama kita, ibu-ibu, ayah-ayah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin, taufik, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutamanya kita kembali pada siaran Tanya Ustaz pada pagi ini untuk sama-sama kita membicarakan topik mengenai hadis dan amalan larangan menyelit. Dan kita bawakan sebagaimana biasa pada pagi ini bintang ilmuwan yang bersama-sama dengan kita, Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa Ustaz. Ya, betul. Makin segak tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi alhamdulillah kita mengalu-alukan Ustaz kepada para penonton kita yang sedang menyaksikan Tayangan Ustaz untuk perbincangan hadis dan amalan dengan topik larangan menyelit. Anda juga para penonton boleh ikuti kami siaran pada hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Dan jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita jalankan tanggungjawab kita, sebar luaskan. Tekan butang share. Tidaklah sesusah mana, tidaklah sesukar mana, kita kongsikan. Mudah-mudahan ramai lagi yang menonton kita pada pagi ini. Dan yang menonton di TV3, jangan lupa ikuti 30 minit lanjutan siaran tambahan di TV9 sehingga jam 8.30 pagi, insya-Allah. Baik Ustaz, bila sebut tentang tajuk hari ini, jarang-jarang dengar Ustaz larangan menyelit. Apa yang menyelit tu bagaimana? Mungkin sebagai mukadimah ataupun khulasah awal perbincangan kita pada hari ini, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafadhal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Da'i Anas. Berbicara tentang menyelit ni, dia tajuk dia tu kita nampak macam tak berapa luas. Tapi dalam agama ni, bila ada satu-satu sebutan yang datang daripada Nabi SAW, maka mau tak mau kita nak ambil pedoman daripadanya. Ya, nak ambil pedoman. Perkataan menyelit ataupun mencelah, ya, sama ada menyelit itu berada di antara dua orang tah duduk dekat situ, kemudian kita pergi menyelit duduk di tengah, akhirnya terpisah dua orang. Atau menyelit itu juga ada dua orang dekat situ, kita pergi tumpang dengar apa yang dia nak bercakap, kan, ya. Ataupun orang tengah bercakap, kita menyelit pergi potong cakap dia. Itu juga ada perbincangan yang kita akan kupas pada pagi ini. Baik, kita nak rujuk di dalam hadis baginda Nabi SAW. Rujukan kita pada hari ini hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahawa dia menyatakan Nabi SAW bersabda, la yahillu li rajulin an yufarriqa baina ithnaini illa bi idznihima. Yakni tidak halal buat seorang lelaki maupun seorang wanita. Apa ni? Untuk memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk. Ya, yakni melainkan illa biiznihima, kecuali diizinkan oleh keduanya itu. Ya, ulang balik ya. La yahillu li rajulin an yufarriqa baina ithnaini illa biiznihima. Tidak halal buat seorang lelaki, yakni ataupun perempuan, ya, untuk memisahkan ataupun memalingkan orang yang duduk dua orang, dia pergi duduk di celah-celah itu, melainkan mereka memberi ruang dengan memberi izin. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, juga riwayat Imam Tirmizi. Kalau kita melihat kepada status hadis ni dalam status hasan, hadis yang baik.
semua orang kita faham bahawa kedudukan hadis yang boleh diguna pakai sebagai hukum adalah hadis yang sahih dan hadis yang hasan, ya, bukan hadis yang dhaif. Jadi kalau kita tengok pada hadis ini ada larangan, ya, larangan supaya jangan kita bila ada dua orang duduk dekat-dekat kita pi tolak depa pi duduk macam tu. Pi tolak jauh sikit, saya nak mai duduk tengah. Tak boleh. Ya. Ataupun bila ada dua orang dekat situ kita pi tumpang duduk dengar rahsia lama duk menyendeng lah kan. Yang tu tak boleh. Nama hadis ni kalau kita baca la yahilu, tidak halal. Bila tidak halal, kontra dia apa? Haram. 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 Itu mudahnya dipaham. Ini hadis yang bersifat larangan yang Nabi nak tunjuk pada kita apabila kita duk sibuk pasal orang lain, maka benda ni adalah benda yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi illa biiznihim, kecuali mereka mengizinkan. Jadi pertama, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh duk pergi mencelah, pergi dengar cerita orang, rahsia orang, semua tak boleh. Tetapi kecuali mereka kata, mai duduk sana ni. Kami bagi ruang sikit. Maka ketika itu diperbolehkan. Berdasarkan kepada hadis ini, pada muqaddimah kita nak tengok. Ada beberapa kupasan yang banyaklah. Ada ulama kata, kenapa kita tak boleh pergi duduk dekat dengan orang yang tengah duduk sembang tu, atau kita mencelah di antara keduanya itu? Kenapa? Disebabkan di sana mungkin ada rahsia yang mereka duk bincang pasal adik-beradik ke, pasal apakah begitu begini. Dan bila kita pergi duduk mencelah situ, mereka terpaksa stop perbincangan discussion mereka tu. Dan mereka pun takut kalau kita pergi duduk pergi situ, maka berita yang tak sepatutnya orang lain dengar tapi dah sampai dengan itu. Menyebabkan orang ketika itu jadi susah nak menyelesaikan masalah. Atau mungkin kita yang pergi duduk dengar separuh dan kemudian menyampaikan dalam benda yang tak betul dan benda yang tak sempurna. Itu ada kemungkinan rahsia. Jadi menyelit ini boleh menjadikan orang tu bimbang, takut rahsia dia tu, rahsia keluarga, rahsia suami isteri, tiba-tiba didengari oleh orang lain. Ini perkara yang dilarang oleh agama. Dan dalam hadis ni juga Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dia menyatakan dalam bab adabul majlis, dalam adab dalam majlis. Dalam majlis bila ada dua orang duduk sembang, tempat dia dah ada duduk sempurna dah, kita jangan pandai-pandai tepi sikit. Excuse me. You kan pergi duduk orang tu, tepi sikit, saya duduk orang ni. Tak boleh, memang tak boleh. Dan itu memang tak boleh. Kenapa? Sebab kalau kita mengaji dan Anas, kita mengaji dalam bab pengajian tentang ilmu lah. Adab adalah paling utama. Betul. Orang ada ilmu ni, dia macam-macam jadi. Orang ada ilmu jadi sombong, bongkak dan takabur pun ada. Ada orang ada ilmu menerakakan orang pun ada. Ada orang ilmu dia rasa dia seorang ahli syurga pun ada. Kan ya. Tapi ilmu yang manfaat, maka ilmu tu membawa kita beradab. Dan sehinggalah dalam bab menyelit ini juga diperbincangkan. Contoh kita pi masjid, kita pi dewan mana-mana, kita ni pi dah lambat dah. Orang pi duduk situ, keras semua, pi duduk sah depan kali tu. Tolak main nanti. Dia melangkaui tu. Dia melangkaui. Ini memang ada larangan. Itu dua bab. Bab pertama rahsia. Mungkin ada rahsia. Jadi kita tak payah duk sibuk-sibuk nak menyelit. Bab kedua kata Imam Nawawi adalah itu adab di dalam majlis. Ada juga bab ketiga yang dibincangkan oleh para ulama, iaitu kata Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i, salah seorang daripada ulama Imam Syafi'i, dia kata Nabi larang pi menyelit ni kenapa? Sebab zaman dulu. Zaman dulu ni ada ramai orang-orang yang munafik. Orang munafik ni bila orang nak sembang dia pi duk dengar. Curi-curi dengar. Curi-curi dengar, dia ambil berita dan kemudian dia bocor pi tempat lain. Ini orang munafik. Ya, ini bagi pandangan Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i, dia kata larangan ini hanya berlaku pada larangan suatu ketika dulu saja. Ya, tapi sebahagian ulama tak setuju. Sebahagian ulama kata memang orang munafik hak zaman Nabi dulu tak ada, tapi perangai munafik tu sampai lah ada. Masih maintain macam tu kan. Maka tolak terus, tak mau. Dalam bab menyelit ni tak mau. Dan kemudian kalau kita tengok, agama juga mengajak kita supaya menjaga hak orang lain.
kalau kita nak orang lain raih hak kita, kita pun kena raih hak orang. Jadi dalam lingkungan yang kita akan sembang pada hari ini, inilah lebih kurang, dan kita jangan buat supaya orang yang sedang berbicara itu rasa tidak aman. Dia rasa tidak aman, ya, atau dia rasa tak seronok. Awak depa ni, orang baru nak buka cerita ini kan, ya. Dia jadi diganggu. Maka yang ni yang kita akan bincang berpandukan hadis yang pada pagi ini, iaitu riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Wallahu a'lam. Dia dalam bahasa orang kampung ni panggil distraction. Allah. Gangguan. Jadi tak nak ada gangguan. Jadi itu antara sebagai mukadimah atau khulasah awal yang kita nak bicarakan hadis dan amalan larangan menyelit para penonton. Jangan ke mana-mana, ikuti kupasan lebih lanjut selepas ini. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berehat seketika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan masih lagi bersama-sama dengan kita Fadil Ustaz Amran Yusof untuk kita meneruskan hadis dan amalan yang kita bicarakan pada hari ini, larangan menyelit atau mencelah. Baik, kita ada soalan yang pertama Fadil Ustaz di Facebook. Abdul Karim Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam keadaan yang bagaimanakah sikap menyelit ini atau mencampuri urusan orang lain dibolehkan berdasarkan sudut pandang Islam? Mohon pencerahan daripada bagi Ustaz. Baik, kalau kita baca dalam larangan para ulama ni, ulama ni dia ambil hadis dan dia tafsir, dia syarah bagi luas supaya orang awam faham. Ulama membenarkan dalam keadaan, yakni pertama sekali apabila kita dengar perbicaraan orang, maka paling baik ulama kata just be a good listener. Orang putih. Putih. Bukan kaling-kaling ni. Bukan sebenarnya. Jadilah pendengar yang baik. Itu yang dikehendaki oleh para ulama. Walaupun bila kita dengar tu, cerita ni dengar 3 tahun lepas dulu, aku dah mengaji dulu. Amboi sombong. Dah, ulama kata jangan. Bagi perhatian, kerana bukan hanya awak menerima ilmu atau pendengaran, tapi awak menerima kemanfaat dan keberkatan. Betul. Ataupun bila kita dengar-dengar cerita, yang cerita ni geng-geng SPM, aku master. level lain pun tak boleh. Tak. Sebab tu kaedah-kaedah yang paling awal, ketika orang lain berkata-kata, maka jadilah pendengar yang baik. Betul. Sehingga kata ulama, apabila dia menyatakan sesuatu perkara yang menyebabkan dosa besar, yakni seperti perkara-perkara yang syirik. Allah Ta'ala perintah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah jangan syirik. Tapi bila dia berbual dengan kawan dia, si A dengan B, dia pun cerita tentang amalan syirik, maka kita minta maaf dan kemudian kita masuk cerita. Tu pun kita tak boleh masuk sembrono macam tu, tak boleh. Minta maaf, kita cerita. Ataupun bila dia menyampaikan berita-berita yang menyebabkan kemudaratan atas orang lain. Fitnah ni yang bukan-bukan ni kan. Betul. Fitnah ni nampak gaya orang yang dia fitnah tu macam tak ada tempat dalam neraka, dalam syurga. Dan dia pula tu masa buat hukum tu macam dia tu ketua mufti dunia. Tu tingginya ilmu dia. Maka sebab tu dikala mana, kalau persoalan tadi tu kan, dikala mana Abdul Karim tanya, bila kita boleh menyelit, dikala ada sesuatu yang perlu dipertahankan berpandukan kepada Al-Quran dan hadis dalam hal dosa-dosa besar terutamanya. Ya, dalam hal apabila orang itu nak memfitnah orang lain dan kita bagi. Tetapi ada kaedah dia lah. Kaedah dia adalah minta maaf, boleh tak saya nak celah Ustaz? Minta maaf, boleh tak saya nak celah sikit? Kenapa? Sebab benda ni sebenarnya tak betul. Waktu tu saya yang duduk situ dan saya jadi saksi. Contohnya, begitu boleh. Dan walaupun sedemikian, walaupun kita tahu itu satu kebenaran, maka cara kita menegur adalah dengan cara berhemah, jangan jatuhkan keaiban orang tersebut. Betul. Ini kaedah dia. Boleh tak jawapan ni menyelit? Asasnya tak boleh. Asas tak boleh. Tapi bila mana ada unsur agama dipermainkan, sunnah Nabi diperlecehkan, maka ketika itu masuklah memberi penerangan berpandukan ilmiah. Wallahu a'lam. Bahasanya pardon me.
pardon me. Yes. Pardon me, lebih kurang Ustaz. Baik. Berikutnya Ustaz, kita ada soalan lagi. Yang kedua, sahabat kita Nur Asikin juga di Facebook. Ustaz, bagaimanakah caranya untuk kita cuba menyelit diri kita apabila kita terlihat berlakunya pergaduhan antara dua pihak atas selisih faham sesama mereka dengan tujuan untuk mendamaikan antara keduanya yang sedang bergaduh supaya tidak berlakunya permusuhan sesama mereka. Mohon pencerahan Ustaz. Jadi pendamai lah di tengah jadi dia, Ustaz. pendamai. Kita datang ni nak jadi pendamai. Itu cerita-cerita Piramli tu kan. Abang Kus. Abang Kus, ya. Makin sikit pencerahan Ustaz. Takut jadi teruk lagi. Takut jadi teruk lagi. Okey, kaedah kita nak jadi Al-Quran memang mengingatkan kita, hadis memang mengingatkan kita, maka damaikanlah dua orang yang bergaduh. Ya. Semua dalam agama kata itu. Bila hang nampak ada dua orang bergaduh, maka damaikanlah mereka. Betul. Cuma kita kena faham. Betul. Ada ke tidak kita kekuatan nak mendamaikan, atau kita bila bagi nasihat depa lagi perang. Itu kan. Menambah minyak pada Menambah api. lagi. Maka kaedah dia pada saya, kalau kita berpandukan Al-Quran, kita hanya biar suruh mereka tenang dulu. Yeah. Tenang dulu, bukan mereka damai bermaksud damai, bukan. Tenang dulu, tarik nafas dulu, sembang pelan-pelan dulu, tengok punca dia dulu. Minum air dulu. Minum. Kenalah apa yang patut dulu kan. Bagi rehat, istighfar dan sebagainya. Yeah. Kenapa? Sebab kita yang nak mendamaikan tu, kadang-kadang kita bukan tahu cerita apa nama. Hujung pangkal. Hujung pangkal kita tak tahu. Pipi, nak jadi alim ulama kita kan. Pembahaya juga. Tapi just bagi salam, tak apa. Kita rehat sat ni, tengah orang ramai ni bergaduh tak elok. Take 5. Take 5 dulu kan. Laki bini tiba-tiba bergaduh di khalayak. Di khalayak. Dan akhirnya kita bagi tahu, pegang, kalau kita orang lelaki tu, tarik tangan yang lelaki, jangan tarik yang perempuan. Tarik tangan suami tu, bang, sekejap bang. Kita orang lelaki jangan buat macam ni. Sat tenang-tenang sat lagi. Balik di rumah buat bincang bagi elok. Saya kira jawab, you siapa? Kan? Itu biasa dah. Itu biasa dah kan ya. Maka tugasan untuk mendamai, ya betul. Tapi mampukah awak melakukannya dalam keadaan yang penuh kesabaran bila ditanya you siapa? Tu kan ya. Jadi kita pun sekali kita pun nak angin sekali kan. Maka sebab tu pada saya bila kita jumpa, just kita suruh diamkan dulu sekejap. Nanti benda ni boleh bawa bincang di rumah, ataupun paling tidak kita dah tak boleh buat apa dah, kita pergi mengadu dengan unit kaunseling Jabatan Agama ke sebagainya. Maka ini adalah lebih utama. Tetapi tugas mendamaikan itu, ya memang betul. Allah perintah, Nabi perintah. Bila ada pergaduhan, maka kita wajib mendamaikan mereka, tetapi mengikut kemampuan kita. Kalau yang bergaduh tu anak-anak kita, dua beradik, yang tu memanglah kita layak dah. Peranan kita dah. Kalau yang bergaduh tu adik ipar kita dengan adik kita, yang tu okey. Tapi kalau yang bergaduh tu jiran kita yang belakang rumah, rumah nombor 106 daripada rumah kita nombor 6. Jadi rasanya dok kot. Tak ada kaitan. Jadi sebab tu sebahagian ulama kata, apabila kamu mengetahui sesuatu perbalahan, maka perkara pertama sekali adalah Rabbi yassir wala tu'asir wa tammim bil khair. Doakan mereka, ya Allah mudahkan, jangan kau susahkan, akhirkan masalah mereka ni dengan penuh kebaikan. Wallahu a'lam. Jadi bukan senang kita nak jadi pendamai ni Ustaz. Dia memerlukan kesabaran yang tinggi dan disiplin yang tinggi. Baik, Ram diseru Ustaz, soalan yang berikutnya. Banyak soalan kita nak raikan ni. Boleh. Ustaz, bagaimanakah untuk mengenal pasti seseorang yang menyelit itu pendamai atau batu api dalam sesuatu situasi? Mohon penjelasan Ustaz. Nak teris tu macam mana nak detect tu Ustaz? Bukan senang tu. Seorang pendamai, dia tidak menyalahkan ini dan dia tidak menyalahkan ini. Seorang pendamai dalam keadaan yang panas tu, dia siram air bagi sejuk sat. Siapa salah nanti sat dulu. Betul. Berhenti sat berhenti, relax, tarik nafas, apa sikit tu. Tapi batu api ni, dia kata, hang memang daripada dulu kan. Sedangkan kau tu dah berubah. Contoh ada orang datang mengadu pada saya. Betul. Dia kata, Ustaz, suami saya baru menikah baru menikah seorang lagi. Nikah pula tu dengan pembantu rumah. Allah. Kan ya. Jadi bila jadi macam tu, awak buat apa? Saya pergi minta nasihat kepada kakak saya.
Kakak dia pula tu baru cerai 2 minggu. Allahu akbar. Kena ke tidak? Tak kena lah. Situasi tak kena. Dia dalam keadaan yang berantakan. Tak stabil gitu. Dia pergi minta nasihat kepada orang yang tengah berantakan. Akhirnya kakak tu kata, "Tulah daripada dulu aku pesan jumpa bomo." Nampak tak? Tak kena. Memang tak kena. Maka sebab tu kaedah orang yang mendamaikan, dia awal-awal dia pergi jumpa, dia bagi salam, "Assalamualaikum, insya-Allah kita damai dulu perlahan-lahan." Kita cari punca pelan-pelan. Malu kalau kita suami isteri bergaduh, anak-anak tengok, jiran tengok, semua malu. Yang ni damai. Tapi kalau dia mai kata, "Hang daripada dulu memang aku nampak dah salah ni sangat banyak. Daripada dulu, tak tahulah dulu tu bila." Tapi dia menyalahkan dan dia menganggap perkara dia buat keputusan terus. Maka saya kata tak. Orang yang batu api adalah dia pergi dan dia menjadi pencetus kepada perbalahan yang lebih besar daripada suami isteri itu yang tak nak bercerai, tiba-tiba ambil keputusan bercerai. Jadi pendamai dia selalu buat supaya tak apalah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Orang sabar ni Allah kata khabar gembira buat dia. Hak tu buah. Poin pertama. Kalau kita nak tahu macam mana? Kalau mai bagi kita makin jadi panas, itu batu api. Tapi kalau mai dia pujuk kita, tak apa, perlahan-lahan. Hak ni barulah namanya pendamai. Wallahu a'lam. Dia tuan penasihat 25. 25. Tu bab lain Ustaz. Makin lama makin tinggi pula naik kan. Allahu akbar. Baik, jadi para penonton mudah-mudahan jelas jawapan yang diberikan dan mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Baik, Fazli Maksyah Ustaz, soalan yang berikutnya. Soalannya Ustaz, jika kita terdengar dua orang yang sedang bersembang mengumpat seseorang, sedangkan perkara yang diperkatakan mereka itu adalah tidak benar, yakni dusta, bolehkah kita yang mengetahui perkara sebenar menyelit untuk memperbetulkan keadaan tafsiran mereka yang salah itu, Ustaz? Baik. Dalam keadaan untuk menegur orang lain, walaupun pada hakikatnya kita merasakan bahawa apa yang kita dengar itu tak baik. Tapi hati-hati. Kadang-kadang bila kita duk rasa benda tu tak betul, pada hakikatnya ada benda yang betul di sebalik itu. Sebab kita tak tahu cerita yang betul. Maka boleh ke tidak kita memutuskan, kalau kita tengok dalam tulisan, saya merujuk dalam beberapa kitab kitab penulis ulama kata, daripada awal dia kata apabila kamu melihat kepada satu-satu perbincangan, dalam perbincangan itu perbincangan yang tidak memudaratkan orang lain, cuma perbincangan itu salah dari sudut tafsiran, maka tunggu sehingga perbincangan itu selesai. Ambillah cerita keseluruhannya dan kemudian keluarkanlah pendapatmu dalam keadaan tidak menyakitkan hati orang yang bercakap. Itu keadaan. Kita duk kata macam ni, tambah-tambah kita lah ni kan perbandingan pandangan ni banyak. Betul. Hak ni kata halal, yang ni kata haram, yang ni kata macam-macam lah. Maka saya selalu kata, apabila kamu melihat sesuatu yang pelik pada pandangan kamu, belum tentu perbuatan itu salah. Mungkin kamu yang tak faham. Jadi bila kita nampak sesuatu, sabar Ustaz. Dalam kaedah fiqh dia panggil, apabila kamu melihat atau apabila kamu mendengar, bukan apa yang kamu faham. Kita nampak daripada jauh, nampak macam dia duk zalim orang. Rupa-rupanya dia tengah buka tayar orang lain kereta apa macam. Kan kononnya dia dah sebenarnya. Sebab tu apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar bukan apa yang kamu faham. Cuma dalam soalan tadi, kalau betul lah perkara itu ada kebenaran dari sudut hukum, sama ada larangan dari sudut keimanan atau larangan dari sudut ibadah atau akhlak, maka boleh tak kita menyelit? Boleh, tapi dengan syarat minta izin terlebih dahulu. Minta maaf, boleh tak saya nak selit sekejap, sikit saja dari sudut pengalaman, contohnya bagi tahu macam tu. Jangan kita kata dak, hampa semua salah. Orang yang buat salah macam ni memang tempat dia neraka, tak ada tempat dalam syurga. Yang ni tak boleh. Maka tidak menjadi kesalahan apabila kita nak menyelit, tetapi selitlah dalam keadaan yang syarat hadis tu illa biiznihima, yakni dengan mereka beroleh keizinan daripada keduanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab
soalan sahabat kita yang bertanya. Dan hari ni dia moden sikit Ustaz. Dia kalau menyelit ni, menyelit dalam komen Facebook dan sebagainya. Dan itu juga kita perlu perincikan sebentar lagi Ustaz, kerana kita ingin berjeda sekali lagi. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara sedang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pepatah Melayu pernah menyebutkan cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Pasti ada huraian di sebalik apa yang cuba disampaikan menerusi bidalan orang dulu-dulu, iaitu berhati-hati dalam setiap tindakan dan kerja buat kita supaya tidak kita mendapat sesuatu perkara yang membinasakan diri kita dan juga orang lain. Baik, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Samra Yusof dengan topik hadis dan amalan larangan menyelit. Baik Ustaz, tadi sebelum kita berehat ada soalan ataupun suatu situasi di mana menyelit versi moden, iaitu menggunakan media sosial. Kadang-kadang dalam live dan sebagainya, kadang-kadang kan, ataupun di komen di Facebook, kadang-kadang tu kita menyelit untuk misalnya menegakkan sesuatu yang perlu diluruskan. Jadi adakah itu dikira menyelit yang dilarang ataupun bagaimana Ustaz? Okey, baik. Dalam hal menyelit ni kebanyakannya, katalah kita kata untuk teguran, untuk teguran. Sebab menyelit ni ada nak mengintai, nak mendengar. Ada menyelit tu nak ambil pusing cerita orang lain. Tapi kita nak tengok dari sudut menyelit untuk membetulkan keadaan. Baik. Yang pertama sekali, kalaulah salah dia tu adalah salah peribadi. Kalau salah peribadi, maka menyelit itu dilarang. Dia kena direct jumpa empat mata dan beri teguran. Tapi kalau salah dia tu di khalayak, maksudnya dia menulis jelas perkara tu perkara fitnah dan salah di Facebook yang dibaca oleh ribuan manusia lain, dan kalau dibiarkan berita palsu ini sampai di merata-rata dan akhirnya orang percaya, maka ketika itu diperbolehkan kita menyelit dan mengungkapkan kata-kata benar, minta maaf tuan, tulisan tuan itu bersalahan daripada apa yang telah dinyatakan oleh ulama dalam kitab sekian. Yang tu boleh. Tapi jangan menghina dia. Jangan menghina. Kalau tuan tak tahu, tak payah cakap lah begini. Kan netizen sekarang tu kan. Rapat ke? Oi, dia bagi memang tak simpan esok dah. Tak simpan dah. Maka kita bagi tahu, minta maaf tuan, balik rujuk dalam kitab sekian. Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili. Tuan rujuk dalam muka suratnya ini. Itu lebih utama. Elok delete dulu apa yang ada sekarang. Itu. Orang yang menegur harus paparkan akhlak yang baik kalau dia seorang penyelit yang baik. Kalau tidak, dia penyelit yang akan merosakkan lebih banyak keadaan. Jadi tidak menjadi masalah. Cuma seperti mana saya sebut tadi, pada orang yang menulis di Facebook, contohnya status dia, harus menulis tu bagi clear. Sebab yang baca tu ada lepasan tadika, ada lepasan darjah 6, ada yang darjah 6 pun tak lepas, kan ya? Ada PMR tak sempat ambil, kan? Bukan semua yang boleh memahami itu. Maka tulislah bagi clear dan tulisan yang mudah difahami. Contoh kita yang nak pergi ceramah. Kita bila pergi ceramah di masjid dihadiri daripada golongan bukan kata B40 saja, kan ya, dia naik sampai T20, pelbagai lapisan. So kita kena bagi itu secara umum dan secara awam. Bukan semua orang. Awak sebagai pensyarah di sebuah universiti dalam bahagian usul fiqh, awak tak boleh mengajar macam mengajar di universiti di masjid, tak boleh, sebab gagal difahami oleh mad'u kita itu. Maka kaedah dia adalah, kalau nak tanya boleh ke tidak menyelit, maka jawapannya boleh, tetapi menyelitlah dalam keadaan merungkai masalah supaya selesai masalah, bukan menambah kebimbangan lagi. Allah. Kadang tu bahasa kita tengok pun Allah. cukup menakutkan. Ya, Allah. Seolah-olah macam dah habis dah perkataan yang elok digunakan. Jadi digunakan, dan termasuklah dalam kalangan pendakwah dan setiza sendiri pun ada yang melalui situasi seperti itu. Jadi kita betulkan, sama-sama betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Seterusnya Ustaz, kita ada Mazni Hasan di Facebook. Baik, sikap sesetengah ibu bapa yang suka mengambil tahu serta masuk campur dalam hal rumah tangga anak-anaknya, adakah dikira sebagai sikap menyelit dalam perhubungan rumah tangga anak-anak Ustaz? Kalau dari sudut bahasa, kita boleh kata ya, menyelit juga masuk campur. Menyelit masuk campur.
kalau dari sudut hadis tadi tu kita tak boleh masuk. Tetapi moral dan pengajaran tu boleh kita ambil. Baik. Seorang ibu dan ayah dia menyelit masuk atau memotong masuk dalam perbincangan kedua anak menantunya kerana dia nampak ada perbalahan yang akan berlaku. Maka perkara pertama yang paling dia kena ketahui, dia kena balik kepada asal adalah jumpa tu bukan nak menyalahkan yang ni atau nak membetulkan yang ni, tapi nak mendamaikan keduanya. Dia jangan pandang anak dia seorang je betul, menantu semua salah. Ni aku dapat ni anak menantu ke anak hantu? Contoh gitu kan. Maka mak bapak, tapi mak dengan ayah kena ketahui dah, sebab rumah kita dengan rumah anak menantu kita berbeda. Allah perintah dalam surah An-Nur pada ayat 27. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kamu masuk di dalam rumah yang bukan rumah kamu selain daripada kamu minta izin dan beri salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yakni yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu dapat peringatan. Maksudnya kita yang jadi mak bapak mertua atau mak bapak ni, anak kita dah menikah daripada rumah lain. Maksud rumah lain adalah rumah tangga yang berbeza. Jadi kalau kita nak masuk, Allah perintah minta izin. Ya, hatta tasta'nisu wa tusallimu. Minta izin dan kemudian bagi salam. Boleh tak mak nak masuk cerita sikit? Nak cerita daripada pengalaman mak dulu jumpa ayah di Padang Kota Lama. Contohnya kan. Kan ayah perangai macam ni, mak sabak sekian. Hampa pun kena belajar macam tu. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Tapi kita jangan pi tu anak kita saja betul. Sedangkan kita tahu dah, kita kenal anak kita ni daripada kecil sampai ke besar, dan anak kita ni pitang mana pun punca kepada perbalahan. Maka sebab itu hati-hati ketika nak menyelit tentang kedudukan perbalahan orang lain, kerana kita kena pertama minta izin, kedua bagi salam kerana rumah tangga mereka sudah rumah tangga yang berbeza. Wallahu a'lam. Ustaz, contoh ni ada satu situasi Ustaz, keadaan di mana kita mungkin keluar pergi jogging, bawa anak-anak pergi main layang kat taman. Tiba-tiba ternampak Ustaz satu pasangan ni yang entah kahwin ke entah belum. Jadi kita pun tak pasti, tapi tengok gaya tu macam sedang berpacaran, tak berkahwin lah. Jadi boleh tak kita pergi menyelit dan memisahkan keduanya ataupun memberikan nasihat, dan setengah duduk cerita sedap kita pergi mencelah ataupun menyelit? Adakah dibenarkan dan bagaimana kaedah yang terbaik Ustaz? Baik, pada hakikatnya bila manusia duduk berdua-duaan, kita dilarang pergi menyelit. Dilarang. Pada asasnya kedudukan begitu. Tiba-tiba ada dua orang duduk tang taman bunga. Dua orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Bermesra-mesraan. Elok dah. Cuma jangan melampau lah mesra tu. Kan, jangan paparkanlah mesra tu melampau sangat. Jadi bila kita pergi duduk sana dan kita pergi tengok, mereka ni menikah ke belum? Hak tu tak boleh. Betul. Tak boleh. Nabi kata, bahagian ni Nabi ni bila ada satu cerita apabila dalam peperangan bila ada seorang musuh yang rebah, tak boleh buat apa, dah kalah dah apa semua, lalu bila sahabat nak bunuh dia, tiba-tiba dia angkat tangan, dia kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia masuk Islam. Tapi sahabat bunuh juga. Berita ni sampai kat Nabi. Bila sampai kat Nabi, maka Nabi tanya, wahai sahabat, pasal apa hang bunuh dia? Walaupun dia dah mengucap kalimah syahadah, pasal apa hang bunuh? Sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku bunuh dia sebab apa? Kalau bukanlah kerana dia tu jatuh kalah dah, kalau bukan kerana hujung ayat dia dah, confirm dia tak masuk Islam nya. Dia masuk Islam sebab takutnya. Sebab tu aku bunuh juga. Nak backup dia. Nak backup. Nabi marah ni, tegang urat leher Nabi. Nabi kata, aku diutuskan adalah untuk menilai zahirnya manusia, bukan hatinya manusia.
Maka kita jangan pandai-pandai nak mengintai. Dia menikah ke belum? Dia menikah ke belum? Dia duk sangka perangai dia dulu sebelum nikah dulu dia buat perangai macam tu. Dia ingat orang lain pun buat perangai macam tu. Itu tak betul. Tapi kalau sekadar kita pi bagi salam, Assalamualaikum, sihat, daripada mana, gini-gini. Kita tidak suuzon, prasangka yang buruk. Selagi mereka duduk tu dalam keadaan yang tidak memaparkan kecelaruan, adab dan sebagainya, maka tu tak ada masalah. Kita jangan pandai-pandai kata, hampa dia menikah ke belum ni? Dia pusing, hang siapa? Pegawai agama kan? Pegawai agama kan? Tak. Dalam agama dia tak macam tu. Betul. Dia maksudnya ada dalam hadis kata kita tidak boleh, Nabi melarang kita mengintai-ngintai kesalahan orang lain. Mencari-cari keaiban. Wallahu a'lam. Tapi kalau dah nampak obvious sangat, ini tak boleh jadi, yang anak tengok pun malu kan. Jadi tegur Ustaz. Jadi teguran yang terbaik lah Ustaz. Ya, betul. Allahu akbar. Baik, jadi jangan di-viralkan pula. Lepas sekarang kuasa viral Ustaz. Ya, betul. Baik, Fatin Syuhairah di Facebook Ustaz, untuk soalan yang berikutnya. Apakah hukum seseorang yang suka menyelit dalam perbualan orang dan menambah perisa dalam cerita, kemudian menjadi penyampai pula kepada pihak yang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Mereka ambil alih tugas pemberita. Mereka ambil alih tugas pembaca berita. Pembaca berita duduk dalam TV, dia baca berita, dia dapat pahala. Betul. Sebab menyampaikan benda yang manfaat kepada orang awam. Gaji pun dapat. Gaji pun dapat. Dapat merata-rata lah kan. Bayangkan pembaca berita cerita tentang kebenaran. Satu Malaysia tengok TV, dia dapat pahala punya banyak. Tapi kita ni masalah adalah dengar cerita tu pun belum tentu sahih lagi. Belum tentu sahih. Bila kita anggap cerita ni kalau aku bawa viral ni, kan, akhirnya dia bukan bawa saja cerita tu, dia tambah perisa, serbuk perasa, campur ayam asam sikit apa lebih kurang, maka dia bagi je cerita tu jadi indah sehingga dipercayai. Ini perangai. Kalau dalam Quran, saya teringat ayat daripada surah Al-An'am. Pada surah Al-An'am, pada surah yang ke-6 pada ayat 112. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita sifat manusia yang berubah jadi setan. Allahu akbar. Sifat manusia tu Allah Taala kata kami jadikan syaitan ni asyayatin al-ins wal jin. Setan daripada golongan manusia dan golongan jin. Kita pun terkejut tu. Pasal apa Allah Ta'ala kata asyayatinal ins dulu, setan manusia dulu, berbanding daripada setan jin. Maksudnya kata ulama, setan manusia lagi jahat daripada setan original. Setan original main, Nabi kata baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari dia. Terkencing lari. Ya, terkentut dalam hadis cerita tu kan. Cuba setan manusia main. Cuba kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tambah bismillahirrahmanirrahim. Dia tak takut. Mana dia takut? Itu setan manusia ni paling. Setan manusia ni apa tugas dia dan setan jin? Yuhi ba'dukum ila ba'd. Menyampaikan berita-berita, satu berita hak dia tak tahu sahih ke tidak kepada orang lain, dengan cerita tu diindah-indahkan. Dia buat drama 40 siri. Padahal 4 siri selesai dah. Dia buat 40 siri, dia kona merata-rata tu kan. Akhirnya cerita tu jadi macam indah. Dan itulah perangainya setan ketika dia menghancurkan manusia, atau talbis iblis ketika dia menggoda manusia dengan mengindah-indahkan cerita yang tak betul sampai jadi betul. Maka kalaulah Fatin Syuhada ni dia nak tanya boleh ke tak boleh menyelit gini-gini, hukum dia menyelit dengan kebenaran tak jadi masalah, tapi menyelit dengan menambah perisa. Menambah perisa dan menyampaikan berita yang tak betul. Okey, baik. Bila kita rujuk ni Da'i Anas kita rujuk dalam kitab Fathul Bari tulisan Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani pernah ditanya oleh anak-anak murid dia, apa hukum menyampaikan hadis palsu? Ibn Hajar kata hukum dia haram dan berdosa besar, tempat dia neraka kalau dia tak bertobat. Tak. Apa hukum menyampaikan hadis yang kami tak tahu kesahihannya? Ibn Hajar kata bukan, dia tak jatuh hukum haram menyampaikan hadis palsu, tapi dia berdosa kerana menyampaikan berita yang dia tak tahu sahih ke tidak. Ni. Jadi macam ni.
Ya, berita ni kita tak tahu tapi kita tambah, bubuh perisa bagi elok sikit dan sebagainya, kita sampai pada orang lain dan dosa dia sangat besar, takut jadi fitnah. Jadi kalau dia mahir dalam bab perisa tu, menega cakap tiaw. Betul kan? Perisa cakap tiaw. Itu buat bagi elok-elok dan itu lebih manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Jadi apabila kita tidak tahu ataupun tidak pasti tentang suatu berita, lebih baik kita semak ataupun dalam bahasanya tabayun dulu. Tabayun, betul. Dengan kibai dan hayun, Ustaz. Jangan. Baik, jadi banyak lagi akan kita bicarakan. Kita nak berjeda sekali lagi, terus kekal bersama Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Burung tengkur terbang ke laut mari hinggap di pohon jati. Orang bercakap sedap mulut, kita yang mendengar sakitlah hati. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah para penonton, sehingga ke hujung siaran di TV3 kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amran Yusof untuk kita meneruskan diskusi perbincangan kita berkenaan dengan hadis dan amalan larangan menyelit atau mencelah. Dan kita telah banyak bicarakan soalan-soalan daripada sahabat Facebook kita. Sekali lagi Al-Fadil Ustaz, kita ucap terima kasih kepada para penonton yang terus kekal menonton kita sehinggalah jam dan juga detik ini. Jangan lupa untuk yang menonton di Facebook, tekan butang kongsi, share ataupun sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Ustaz, kita cerita tadi tentang selit di Facebook lah, selit di mengata-kata dah selit ni. Jadi ada juga situasi di mana menyelit untuk kita mendapatkan soft yang paling depan dalam solat berjemaah dan sebagainya. Jadi adakah itu dibenarkan oleh Islam? Bagaimana Islam memandang perkara itu, Ustaz? Baik, kalau kita cerita tentang menyelit di antara dua orang ni, memang ada dalam hadis. Ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari 834. Ya, disebut daripada Salman Al-Farisi, duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju. Ya, dia keluar daripada masjid pakai wangi-wangi pi masjid. Hadis ini dia merujuk terus kepada pengkhususan hari Jumaat, tapi boleh dibaca keseluruhannya. Kemudian bila dia sampai summa yukhruju, bila dia sampai ke masjid itu, fala yufarriqu bainatsnain. Dia janganlah kamu memisahkan. Apabila dua orang yang duduk di depan saf tu, duduk dah dua orang rapat, elok punya kawan lama duduk situ, dia pipi kata tolak bahu kawan ni sikit. Yang tu kan. Fala yufarriqu bainatsnaini. Ya, maka di antara syarat-syarat dia nak beroleh kebaikan yang Nabi kata pada hari Jumaat, salah satunya adalah duduklah di tempat yang ada ruang, jangan memisahkan. Betul. Jadi itu kaedah dia dalam agama. Hang dah pi lambat, tak reti-reti duduk belakang. Kan? Ini dah lambat-lambat, kona baring tu. Siap lompat kijang. Kan? Itu ada hadis yang Nabi kata jangan melangkah batang leher manusia tu. Ada macam tu. Cuma kita orang Melayu ni, dia punya adab dia tinggi sikit lah. Dia punya malu tu sampai tak pi langsung depan. Walaupun depan tu kosong, dia tak pi langsung dah. Tu kan. Tinggal kerusi. Tinggal kerusi ya. Tok Arab dia lain. Jadi kita nak bagi tahu, sama juga kalau kita pergi ke masjid, adab nak pergi ke masjid dalam saf atau surau, maka bila kita nampak ada ruang kosong, maka sunnah dia macam ni dari Anas. Sunnah dia apabila pergi masjid ni, paling bagus bagi kita orang lelaki paling depan sekali. Betul. Jadi selagi mana ada saf paling depan, terpaksa merangkak lah. Pergi duduk depan juga. Tetapi tak boleh pisahkan dua orang. Maksudnya kalau ada dua, duduk sebelah sini, duduk sebelah sini. Jangan pisahkan dua orang. Ini larangan dalam agama. Ini jadi masalah apabila kita jenis main lambat. Tapi teringin nak ambil sunnah. Dia nak ambil sunnah duduk saf depan, tapi sunnah main awal dia tak mau ambil. Dia jadi lompat macam tu. Malah yang lebih teruk, parking kereta tengah jalan, orang nak lalu tak boleh. Allah yang ni cukup takut. Sebab tu, bila kita mengaji agama, awal-awal Tok Guru kata, perangai kena bagi elok. Betul. Kepribadian kena bagi, akhlak kena bagi mulia. Yang disebut dalam sunnah macam tu. Kita tak mau kita masuk dalam saf menyebabkan orang kanan dengan orang kiri kita sakit hati. Sakit hati. Tadi mereka duduk sembang elok saja, duduk dalam saf, tiba-tiba kita pergi mencelah, orang sakit hati. Ini menimbulkan bibit-bibit kebencian. Macam kita pergi semayang, tiba kita jenis orang baca kuat. Betul.
Tok Imam pun keliru. Siapa Tok Imam ni? Betul? Allah Kan? Akbar. Tok Imam Allah. Kita ni Dia macam tu. takbir lagi kuat. Tok Imam rasa macam, siapa Tok Imam? Kan? Akhirnya kawan sebelah, ni yang sebelah-sebelah ni, kalau nampak kita, mereka lari pergi tempat lain. Betul. Tak selesa. Tak selesa. Bunyi ps, 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 tak tahu apa dia baca. Jadi kita kena baiki diri. Pi tang mana pun. Jangan, bila hukum menyelit ni, Nabi tak mau kita ganggu urusan orang. Betul. Tu je sebenarnya. Kaitan sebab tu Nabi larang. Jangan ganggu urusan orang. Walaupun kita rasa macam, ni tempat aku. Tak, bukan. Dia kena jaga hak orang seperti mana kita nak orang lain jaga hak kita. Wallah. Jadi tu antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sama-sama kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Ustaz, kita ada soalan lagi daripada Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook. Baik Ustaz, sejak akhir-akhir ini kecoh ataupun panas isu penyondol iaitu orang ketiga. Saya pun tak pasti siapa yang letak gelaran penyondol itu. Dalam bab bermadu ini Ustaz, adakah seseorang wanita yang ditakdirkan menjadi isteri yang kedua, tiga maupun yang keempat boleh digelarkan dengan gelaran yang tidak sepatutnya seperti mana penyondol atau penyelit tadilah? Dan adakah boleh dikaitkan dengan hadis yang dibicarakan pada pagi ni? Kesian Ustaz, kena gelar macam-macam. Dan itu mungkin perlu diluruskan itu Ustaz, perincikan. Hakikatnya lah, bukalah minda elok-elok, teguhkan iman elok-elok. Nabi menikah 12 orang. 12 orang. Yeah. Adakah kita nak bagi tahu isteri-isteri Nabi tu penyondol bagi Khadijah, bagi Aisyah? Apa hukum kita kata macam tu? Para sahabat yang menikah 3 orang, yang menikah 4 orang. Adakah kita nak bagi tahu isteri para sahabat ni penyondol? Tak. Agama bila kata dalam Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' tu, maka hukum dia adalah mau tak mau kita kena pandang bila Allah memberi kebenaran sudah pasti ada padanya kebaikan. Hikmah. Hikmah. Jangan pandang buruk kalau awak hati memang buruk. Semangat Ustaz. Saya pun dengar semangat. Sungguh. Saya cukup marah dalam hal apabila kita bercakap sehingga kita menafikan hukum Tuhan. Betul, saya bukan nafi. Habis yang awak duk melawan siang malam pagi petang. Cerita dia macam ni. Bila kita nampak saja ada perbalahan di antara mereka. Sama ada kawan ni dengar kata nak menikah dengan orang lain, artis ni nak menikah dengan orang lain. Apa kita doa? Ya Allah tolong mudahkan mereka. Ya Allah jangan kau susahkan. Aku risau, takut benda tu mai kat aku tak larat nak hadapinya. Tapi kita komen mereka ni, Allah, ada seorang sahabat ni kita ni. Ada seorang sahabat dia kata, Ustaz, saya cukup tak sukalah tengok dengan jemaah tabligh contohnya kan. Yang buat dakwah ni kan. Depa ni pi sampai 40 hari, pi sampai 4 bulan. Macam mana dengan anak bini depa? Jawapan saya mudah ya, anak bini depa pun tak komplain. Hang bini orang lain pi komplain pasal apa? Allahu Akbar. Betul. Itu sifat kan. Jadi jangan mudah menyelit hal orang lain. Jangan macam tu. Maka hakikat kalimah penyondol ni adalah satu kalimah yang menyalahi hukum Al-Quran. Sangat menyalahi. Bayangkan kalau kalimah itu melahirkan kebencian manusia. Dan kebencian itu bukan sekadar kebencian terhadap lelaki yang tidak adil, malah kebencian terhadap poligami itu sendiri. Sedangkan agama membenarkan. Cuma siapa yang belajar hukum, saya mengajak kitab Mahasinul Islam, kitab keindahan Islam, bila sampai dalam bab pernikahan, penceraian, poligami, dia adalah bab-bab tertentu. Dia bukan kata tiba-tiba nak menikah, tiba-tiba nak menikah, itu bukan. Ada syarat dia juga. Ada. Bila kita baca dalam kitab tu lah, kitab Mahasinul Islam itu, bila kita baca dalam khatam sekali tak jadi menikah. Bila bab sampai khatam, cukup lah seorang. Cancel. Kalau orang mengaji, maka sebagai seorang perempuan, kalau dia nak bagi tahu kepada suami dia, bang, saya pun makan ikan kering. Kan? Saya pun baca Quran tak tahu tang mana mat asli jadi palsu. Baca nun mati rasa macam nak mati. Takkan abang nak menikah seorang lagi? Sabarlah, jaga hak ada dulu. Esok bila dah elok dah tak apalah. Itu kan. Tapi boleh ke tidak kita bercakap sehingga menggunakan bahasa-bahasa buruk dan sehingga menjadikan pandangan orang luar terhadap agama tu jadi buruk. Ini satu benda yang sepatutnya kita tangani.
Dan mudahnya adalah kalau kita ikut kepada Quran dan Sunnah, maka semuanya akan berjalan lancar. Wallahu a'lam. Jadi elakkanlah budaya memberi gelaran-gelaran ya, Ustaz. Allahu akbar. Baik Ustaz. Ada satu lagi situasi Ustaz, iaitu menyelit di jalan raya. Tengok kadang ni orang ni perlahan sangat bawa kereta kan. Rupanya tengah main handphone tu, tengok TikTok Ustaz, sambil drive. Jadi kita pun menyelitlah, potong dan akhirnya mungkin berlaku perkara yang tak sepatutnya. Semasa kita nak potong tu lah baru dia pun masuk gear nak potong juga Ustaz. Jadi mungkin adab menyelit di jalan raya ni Ustaz. Saya duk pergi ceramah di syarikat-syarikat projek lebuh raya ni. Malah kami ni, saya dengan isteri satu Malaysia pusing. Sentiasa macam boleh kata duk atas highway lah. Jadi kita belajar macam mana nak bawa kereta dengan selamat dan juga jangan membebankan orang lain. Ada sebahagian manusia, kita bawa kereta, lane tu ada 3 lane, dia duduk lane hak paling kanan sekali lane potong tapi bawa 60. Ada macam tu. Betul. Maka kaedah dia adalah bukan kita menyelit, tapi bagi lampu dekat dia ke apa ke, beamkan lampu atau horn ke sikit, minta dia supaya pergi. Dia bukan kata yang duk jadi menyelit atas jalan raya ni bila marah tu potong dan selit macam tu. Buat drift. Buat drift. Itu boleh menyebabkan kepada kemalangan. Betul. Dan boleh menyusahkan orang lain. Betul. Tidaklah salah kalau kita nak memotong, tak ada salah. Memang highway dia bagi kita 110. Betul. Kalau awak nak bawa 30, pergi depan sekolah kan had laju dia 30 je. Tapi tang tu saja. Maka dia orang bawa perlahan atas highway, dia pun mungkin jatuh berdosa sebab menyusahkan orang lain. Ya? Orang yang bawa laju pun dia jatuh berdosa juga, mungkin boleh menyebabkan kemalangan. Jadi bila kita sampai pada situasi itu, kalau dia tu memang bawa 60 atau 50 atas highway di lorong kanan pula tu, maka bagilah high beam ke dia kan, supaya dia bondok pergi ke sebelah tepi ke. Dan kita potonglah dengan cara yang betul, bukan selit main tu. Selit ten horn pula tu. Bukan tekat tu main brake lagi tu. Begini tu bahayalah. Sebab tu kalau kita mengaji pada awal tadi, menyelit boleh tak? Asalnya tak boleh. Sebab banyak akan jadi benda negatif. Betul. Tapi kalau selit itu dengan berhemah, maka dia akan jadi positif. Allahu akbar. Jadi perlu kita jaga betul-betul adab kita dan jangan kita menafikan hak orang lain, terutamanya di jalan raya sebagaimana yang telah pun disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, mungkin soalan terakhir untuk siaran kita di TV3 pada ketika ini. Kita ada Laila de la Rosa bertanya, Ustaz, adakah Islam itu sangat menitik beratkan dalam memelihara adab ketika berinteraksi sesama manusia, dan larangan menyelit ini juga bertujuan bagi mengelakkan timbulnya rasa tidak puas hati sesama manusia? Ustaz. Laila de la Rosa. Dengar nama macam Spanyol. Andalusia. Orang kata belut. Orang kata belut. Orang kata belut. Nama samaran tu. Baik. Begini. Hakikatnya begini. Islam meletakkan, kalau kita baca hadis kan, hadis kata haqul muslim alal muslim situn au khamsun, 5 atau 6. Jadi adab ni sangat-sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi kata adab di antara kita apabila bertemu bagi salam, apabila kamu dijemput maka hadirlah jemputan, penuhi jemputannya. Apabila kamu dengar dia ada masalah, bagi nasihat kepada dia. Apabila kamu dengar dia bersin, tak ya Nas? Bersin, Hashim. Kemudian dia apa? Dia sebut alhamdulillah. Kita kena doa dia yarhamukallah. Tapi kalau dia Hashim, excuse me, kita jawab you may proceed. You may proceed. Pardon me. Pardon me kan ya. Kemudian seterusnya, apabila dia sakit, kita disuruh ziarah, dan apabila dia meninggal, solatkan dia, dan kemudian iring sampai tanah perkuburan, dapat pahala 2 qirat. Maka peradaban antara sesama manusia itu telah diajar oleh Nabi SAW sejak daripada dulu. Nak makan, Nabi sebut nama Allah, bismillah, makan guna tangan kanan. Ini kita lah 2 tangan pakai. 2 tangan. Kan Nabi kata ambil makanan yang paling dekat. Kita pusing dalam tu zoom main ikut ni. Kan, maka sebab itu bila kita balik kepada adab berdasarkan kepada sunnah, maka dia akan selesai. Tapi bila manusia banyak ilmu tapi adab dia tak ada. Apa maksud adab tak ada? Ilmu yang dia belajar tidak memberi manfaat. Ada Anas, kalau kita ingat doa Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nak minta Allah Ta'ala tolong kita. Maka hak ni, lepas tu kita dengar pula doa Allahumma inni as'aluka ilman
nafi'ah. Ya Allah, ni ilmu hak kami dapat ni, jadikan ilmu ni manfaat. Ini hak kita khatam kitab ni banyak dah. Tapi ilmu tu tak guna untuk kita, Betul. guna untuk tembak orang lain saja. Maka yang ni sia-sia, maka kita perlu perbetulkan keadaan ini dengan sedaya yang mungkin. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Hadis dan amalan larangan menyelil. Alhamdulillah Ustaz dan juga para penonton, banyak lagi akan kita kongsikan, bicarakan. Kita akan panjangkan perbincangan kita selepas ini di TV9 untuk lanjutan 30 minit. Kita nak tamat di TV3. Terlepas info atau siaran dari awal, catch up atau tonton semula di aplikasi tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Ustaz, kita tamat dulu di TV3, sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna, qadtu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau duduk di dalam surau, ingat-ingatlah membaca kitab. Kalau duduk bersenda gurau, ingat-ingatlah tersalah cakap. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersiaran untuk lanjutan 30 minit. Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV9 detik dan ketika ini. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Samran Yusof untuk terus kita mendiskusikan, membicarakan hadis dan amalan larangan menyelit. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz, soalan daripada sahabat kita di Facebook. Kita ada Izara. Ustaz, bagaimanakah sekiranya kita mengetahui niat seseorang, contohnya salah satu orang itu melakukan penipuan apabila mengeluarkan kata-kata hanyalah untuk memperdayakan sahaja dan tujuan kita menyelit itu untuk menghalang pihak satu lagi itu agar tidak terjebak dengan penipuan tersebut. Apakah diperbolehkan sekiranya berlaku situasi sedemikian? Apakah perlu kita memberitahu selepas itu sahaja demi menjaga aib satu pihak yang lain, Ustaz? Baik, pertanggungjawaban manusia dalam hadis Nabi kata marra'a minkum munkaran فَلِغَيْرِ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Nabi SAW menyebut dalam hadis, barang siapa yang berhadapan dengan perkara mungkar yang dia tahu dah, clear soalan ni dia jelas, kalau biarkan benda tu maka akan diperdaya. Maka jelas dah orang yang mai tu kaki penipu. Maka fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau ada kuasa maka ubah dengan tangan dia, dengan kuasa dia. Ya, maksud kuasa ni apa? Pihak kerajaan, pihak orang yang dipertanggungjawabkan. Kalau tak mampu, fabilisani, dengan mulut dia. Kita ni tak ada kuasa macam PBT macam dulu sini kan. Maka kita pergi tegur dia dengan cara yang baik, bagi tahu dengan cara elok. Kalau tak mampu juga, kita nak cakap pun tak pandai, ilmu pun tak ada, tapi dalam hati wadzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Jadi soalan daripada Izara ni, dia tahu apabila ada orang duk cakap tu, orang tu tengah bercakap benda yang palsu, benda fake, yang memang kalau orang tu, kawan yang dengar tu percaya, maka confirm dia kena tipu. Scammer. Lah ni macam-macam lah scammer. Cik ada barang lah, Cik. Ya. Contoh, saya dah pernah kena minggu lepas dah. Allah Rabbi. Sila tuntut barang anda, tekan butang kosong. Dia cakap dengan pegawai. Dia macam-macam lah. Dia nanti pusing kita kan. Dia nanti pusing. Berapa banyaklah kita baca dalam surat khabar, dalam Facebook, berapa ramai orang yang kena tipu sampai beratus-ratus ribu. Maka yang ni, bila kita clear, oh ini memang ciri-ciri scammer ada kat sana. Maka apa kita perlu buat? Masuk bagi salam. Assalamualaikum, minta maaf cik, sudah-sudahlah, jangan tipu orang. Ini perkara yang berlaku pada saya. Di tempat kami tu, tempat tu dirahsiakan nama dia lah. Bila kita pergi situ, parking nak masuk ke satu shopping mall. Main-main ni ada satu orang yang memang dia punya perangai scammer dia tu menyedihkan. Dia main-main teriak ni macam pelakon filem tu. Allahuakbar. Betul-betul dia kalau masuk apa nama anugerah confirm dia menang. Confirm menang. Dia main-main dia kata, "Cik minta tolonglah cik, kereta mati tengah jalan, hantar isteri nak beranak punya dia meleleh mata." Ini bukan teriak sikit-sikit, bukan pakai air ni. Dia tak ada langsung lah. Menangis betul. Menangis sungguh. Kita mula-mula kita husnuzan, tapi lama-lama dia keluar Facebook muka dia. Dia keluar Facebook. Satu hari dia mai, dia pusing kok kereta kita, dia nampak kita dia kenai, dia pergi kok gitu. Dia pergi mengadu kat orang tu. Kan? Rupanya bini dia meninggal dah, lama dah. Dia mai cerita bini dia baru meninggal lagi. Tu. Akhirnya saya pergi dan kita tegur dia, "Assalamualaikum tuan. InsyaAllah sudahlah. Cukup. Dosa besar tipu orang. Dosa besar. Kami kenal tuan. Jangan bagi anak-anak makan benda-benda yang haram macam ni." Tu boleh. Dia marah tak? Dia tak marah lah sebab dia tahu. Dia tahu kan, dia tahu dah orang kenal dia. Maka jangan duk tipu orang. Sebab saya bagi tahu dia, apa yang orang bagi, orang tu tetap dapat pahala. Tapi bila hang makan, maka itu bahan dalam api neraka Jahannam. Ya, yang ni
Jadi kalaulah izarah tu tahu dah, maka dia kena pergi bagi tahu. Tapi bukan maki hamun. Betul. Beri peringatan dengan cara ilmiah, guna ayat Al-Quran, guna hadis Nabi, beri peringatan dah. Kemudian selamatkan kawan yang sebelum kena scam tu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itu antara peranan dan juga tugas tanggungjawab kita. Kalaulah kita tahu ketidakpastian itu, mungkin kita jelas, kita bantulah orang yang mungkin ada potensi untuk ditipu dan sebagainya. Dan Ustaz dan juga para penonton juga sedikit mungkin mencelah dalam situasi penceramah ataupun ustaz sedang mengajar dan sebagainya di surau masjid. Kadang-kadang ada jemaah yang mungkin dia tak tahu ataupun dia tahu tetapi dia langgar juga adab tu Ustaz. Dia mencelah ketika ustaz tu sedang menyampaikan tausiah pengajaran dan sebagainya sehingga mengganggu jemaah yang lain dan mengganggu asatizah tu Ustaz. Baik, adab yang terbaik. Sebab tu kita dalam semua cerita beradab. Bila kita masuk di dalam masjid, niat kita kalau ada majlis ilmu, pertama aku nak dapat ilmu baru, kedua aku nak cari keberkatan, ketiga aku nak betulkan apa-apa yang salah dalam hidup aku dengan ilmu baru yang aku dapat. Jadi kalaulah tiba-tiba kita dengar satu-satu benda yang pada kita tak betul pada ketika itu dan dia terus cakap ustaz salah tu, itu menyelit itu kan, maka itu bukanlah cara Nabi SAW. Itu bukan juga cara para sahabat. Ya, melainkan ustaz tu kata okey, mula pada ni kita bagi masa 5 minit, siapa nak tanya boleh tanya. Masa tu tanya. Kalau ustaz tu tak buka soalan, maka jangan sesekali tanya, melainkan tunggu lepas habis ceramah pergi jumpa dia secara peribadi. Kenapa? Sebab ustaz macam kita yang ni, kita ni komputer pun hang, tambah kita lagi hang lah. Bukannya ilmu banyak sangat pun kita kan. Masalah kucing baru mati pun ada. Iya. Tengok sedih je ustaz. Dan macam-macam kan. Jadi apa kaedah dia? Kaedah dia mudah aja. Kalau kita nak tanya, maka kalau ustaz tu buka soalan, tanya. Betul. Kalau tak, tunggu sampai habis, sat lagi pergi jumpa ustaz tu secara empat mata. Ustaz, saya tak apa faham tadi. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan bila persoalan yang kita tanya boleh menjadikan satu pandangan yang serong daripada jemaah lain terhadap ustaz tu. Maka itu adab ni sangat penting. Jangan tanya. Ada orang yang dalam majlis ilmu dia ada 3 kaedah. Kaedah pertama, dia tanya sebab dia memang tak faham. Rupanya masa dia tanya tu, orang lain pun tak faham juga. Akhirnya dapat pahala. Kaedah kedua, dia tanya sebab bukan dia tak faham, tapi orang lain bila dia bercakap, orang lain tak mau dengar sebab dia bukan ustaz. Dan kaedah ketiga, dia nak test ustaz tu boleh jawab ke tidak. Tu kan. Maka jawapan saya adalah mudah. Kalau nak tanya secara peribadi itu lebih utama, kecuali ustaz tu bagi keizinan dalam soal jawab. Wallahu a'lam. Jadi utamakan adab berbanding ilmu, kerana ilmu tanpa adab ibarat pohon yang tidak berbuah. Baik, berikutnya kita ada Jura Azli Sufyan di Facebook. Ustaz, jika dulu orang tua-tua kita pantang sangat apabila anak-anak menyelit sama dalam perbualan, mau biru atau lebam peha dicubitnya Ustaz. Namun sekarang ini Ustaz, ada dalam kalangan anak-anak yang tidak faham tentang adab tersebut. Tanpa segan silu, mereka duduk mendengar dan menyampuk sama dalam perbualan tersebut. Adakah perbuatan itu juga termasuk dalam larangan seperti hadis ini? Mohon nasihat dan pencerahan daripada Ustaz. Baik, pada hakikatnya anak-anak yang duduk di sebelah ibu atau ayahnya, pada hakikatnya mereka bukan niat nak dengar cakap orang tua sebab mereka tak faham. Yang kita duk cakap pasal politik, duk cakap pasal harga naik, harga turun kan mereka tak apa faham. Seronok duduk di sebelah ayah dengan mak dia sahaja. Pada saya punya pandangan macam tu. So kita tak payahlah duduk jauh dengar orang tua cakap. Tiba-tiba kena halau kan? Pada hakikatnya macam ni, kaedah yang paling betul adalah bila mak pak bercakap benda yang baik, hang tak payah risau tentang anak hang mai duduk. Betul. Tapi bila hang risau tentang anak hang mai duduk sebab hang cerita benda buruk. Betul. Kan? Tu je. Bila kita cerita kita kena sabarlah. Anak kita duduk sebelah. Ayah suruh kita sabar. Kan bagus. Tapi kalau mai tu
awak dengan apa jiran awak duk kata jiran sebelah. Kan makcik tu seorang teruk. Sebab tu awak tak bagi dengar. Betul. Jadi benda-benda ni sebenarnya pada saya biarlah anak-anak mai duduk sini tapi kita berbual. Contoh saya bila sembang dengan isteri seboleh mungkin saya nak anak-anak dengar sekali. Sebab kita bukan cari dana dan cari rezeki untuk tubuh badan kita saja untuk keluarga tapi sekolah tahfiz tu. Betul. Nak bagi tahu anak-anak bahawa kita berjuang ni sungguh-sungguh supaya anak-anak menghargai setiap titisan peluh mak bapak dia. Betul. Jadi mereka belajar, ui susahlah mak bapak aku tidur sana tidur sini. Tukar ni hotel pindah sana hotel sana. Ada yang tak dapat hotel, dapat homestay take cicak penuh pun dah. Kan? Kena scam tak? Kena scam ya Allah macam tu. Jadi perbincangan terhadap anak-anak jangan biar anak-anak pergi jauh. Betul. Biar anak-anak duduk dengan kita tapi asasnya adalah percakapan dan penilaian yang baik yang kita lontarkan pada mereka. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, banyak lagi akan kita bicarakan ataupun kita diskusikan berkenaan dengan hadis larangan menyelit. Kadang-kadang budak ni dia bukan nak menyelit sangat sebab dia menyelit sebab dia nak makan goreng pisang tu. Allahu akbar. Pisang goreng dia nampak sedap tu, Ya. dia tunggu belah mak dia kan. Allahu akbar. Baik, kita nak berjeda sekali lagi. Terus kekal bersama Taila Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara sedang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru kami powerkan kepada anda dengan tajuk hadis dan amalan larangan menyelit. Panjang lebar telah pun kita diskusikan, bicarakan bersama bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Kita nak teruskan lagi Ustaz, situasi di mana dalam kita memotong giliran ataupun barisan kan kadang-kadang emergency Ustaz. Kadang-kadang ada sebab yang tertentu kita buat benda itu. Kadang-kadang benda itu dilihat seperti akhlak ataupun tak ada adab lah, tetapi sebab keadaan yang mendesak. Mungkin sedikit pencerahan Ustaz. Adakah dikira salah dalam menyelit Ustaz? Apabila dalam kalau kita tengok di negara kita kerajaan menyediakan ruang khas. Betul. Contohnya kepada ibu mengandung, anak-anak kecil, orang OKU, orang tua-tua, orang yang sakit. Ini adalah berpandukan kerajaan buat undang-undang, bukan saja-saja dia buat tapi berpandukan kepada keutamaan yang diberi oleh agama. Jadi kalaulah tiba-tiba kita beratuk panjang nak buat sesuatu, tiba-tiba ada halangan, maka kalau kita pergi ke hospital bahagian emergency ke pesakit luar biasa dia kena daftar dulu, bayar RM1 apa kemudian tunggu panggilan. Tapi kalau awak pergi dalam keadaan meleleh darah, biasanya doktor tak suruh pi tulis nama lu. Doktor tak tahu gitu. Maka keutamaan ketika darurat tidak menjadi satu halangan atau tidak menjadi satu kesalahan, malah kita yang duduk keliling kena memberi keutamaan kepada dia kerana dia itu perlu pada keadaan tersebut. Dan kita baca dalam hadis Nabi, pada orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Maka tak apa, yang tak boleh dia suka potong ni ikut suka hati dia. Betul. Yang ni kan, orang ni beratuk panjang nak belok kiri, dia mai belah kanan, dia masuk pergi depan. Lepas tu belok kiri. Strategi dia hebat tu. Strategi dia sungguh. Ya, lepas tu talk to my hand, buka je tingkap, tahan. Dia buat macam tu je. Tak boleh. Yang tu salah lah. Jangan menyusahkan orang, tapi kalau itu terpaksa kerana darurat, maka itu agama tidak melarang. Kadang dalam lift Ustaz, situasi apa hukum Ustaz? Kita kalau nak tunggu tu nak naik tingkat 40. Kalau tunggu lambat kita pun selit juga. Ramai lah. Kadang-kadang tu sampai bunyi lift overload lebih muatan, kita buat bodoh Ustaz. Jadi mungkin ada hukum di situ ataupun dalam bas, dalam LRT dan sebagainya. Sedikit pencerahan Ustaz. Hakikatnya mudah. Apabila kita ni mai lambatlah. Siapa yang pergi cepatlah. Yang tu saja. Betul. Jangan bebankan urusan orang lain. 40 orang lah. Betul. Dalam lift tu 40 orang saja. Cukup tu lift besar tu 40 tu. Biasa 10 kan. Betul. Hang mai 41, mai tu bunyi tik, orang lain pula kena roastan keluar. Tak boleh. Yang tu tak. Yang tu dia termasuk di dalam menyukar dan menyusahkan urusan manusia, maka Allah akan susahkan urusan dia. Dia kena pemudahkan. Apapun Allah, kita belajar dalam hadis, Nabi kata sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak manfaat pada manusia lain. Betul. Yang tu yang kita kena buat. Wallahu Allahu akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita.
Masrifah Nur Jama'in, soalannya, apakah kesan buruk bagi orang yang suka menyelit pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya diambil tahu atau memberikan pendapat atau pandangan pada hal yang tidak berkait pun dengan dirinya? Apakah itu mencerminkan akhlak dirinya yang sebenar? Mohon pencerahan itu, Ustaz. Jangan komen kalau tak ada kena-mengena dengan kita. Betul. Betul kan? Kita nampak laki bini bergaduh. Mereka bergaduh, kita pun tak tahu punca. Tiba-tiba kita komen, apalah sekian kan. Yang ni kita tak payah komen. Dan jangan beri pendapat kalau kita tidak diminta untuk beri pendapat. Kan ya? Adalah masalah mereka tu, biar pisah mereka tu. Mereka duduk kat sana dah 15 tahun. Tiba-tiba kita baru 15 hari nak pergi bagi cadangan. Memang tak kena. So jangan ambil tahu urusan yang bukan hak kita. Melainkan untuk jalan damai, memberi nasihat mengikut cara agama. Ini akhlak yang sangat-sangat buruk. Ya, contoh orang dalam mesyuarat. Mesyuarat ni kita ni jadi pemerhati saja. Pemerhati ni duduk belakang lah. Orang yang mesyuarat tu bagi cadangan, kau ni cadangan, yang ni cadangan ditutup, yang ni cadangan dibuka, gini. Lepas tu kita kata semua cadangan itu ditutup. Boleh ke? Tak boleh lah. Kita pemerhati saja. Kenapa? Bawa diri kita sesuai, kena pada suasana dan tempat. Jangan komen sesuatu yang bukan hak kita. Kita pergi tengok jalan raya. Jalan raya tu ada rosak sikit. Kita ni kerja bahagian elektrik. Hang jangan komen pasal jalan raya. Bukan bidang kita. Bukan bidang kita. Kan kita bahagian electrical engineering. Contoh, awak ni ini sudut hukum. Awak jangan komen sebab awak tak faham. Ya, ada satu hadis dia begini, sekian begini. Maka beradalah pada tempat tu sehinggalah peganglah kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Diam. Diam itu lebih utama. Bukan diam itu diam saja, tapi diam itu menjadikan pahala, diam itu menghindari dosa. Wallah. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Dan saudara-saudara, kita telah pun sampai di penghujung siaran. 3 pelan tindakan ataupun khulasah daripada perbincangan kita berkenaan dengan hadis dan amalan larangan menyelit. 3, Ustaz, mungkin boleh dikongsikan kepada para penonton. Nombor 1, hang jangan sibuk pasal orang. Tu nombor 1. Kan? Nombor 2, bila nak pi tu, nak pi selit juga, niat ikhlas nak pi tolong mereka. Nombor 3, banyakkan doa supaya kalaulah mereka tu sedang berbalah, Allah beri kedamaian pada mereka. Jangan jadi manusia yang selalu pi beban tu tak mau. Tapi bila kita tengok macam kita pasangan hidup contohnya, bila kita tengok pasangan kita tu nampak macam sedih, kita pi gembirakan dia. Lagu satu lagu ke apa kan, tak sungguh. Ini nampak sedih, ni pasal apa pula tu? Ni pasal apa? Tak. Sama tu, mak bapak ke adik-beradik ke sahabat andai, yang tu kita pi 3 perkara. Jangan sibuk pasal orang lain, melainkan kita pi tu boleh jadi damai dan kemudian doakanlah mereka dengan sedaya yang mungkin. Allahu akbar. Jangan pernah, saudara, jangan pernah membicara buruk tentang orang lain, kerana kita juga ada sisi buruk dan orang lain juga ada lidah. Kerana suatu hari nanti mungkin orang lain juga membicarakan keburukan kita di belakang kita. Jadi sama-sama kita renung dan juga muhasabah. Dan Ustaz, kita tutup dengan sedikit doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, damaikan antara kami ya Allah. Jangan kau zahirkan titik-titik perpecahan ya Allah. Kurniakan bagi kami titik persamaan dan pertemuan ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair kita ucapkan kepada Fadil Ustaz Sabra Yusof dan juga seluruh para penonton yang bersama-sama menonton tayangan Ustaz pada pagi ini. Semoga apa yang telah pun kita dengar dapat kita sama-sama
amalkan dan juga sampaikan. Dan insya-Allah kita akan kembali bersiaran sebagaimana biasa pada setiap hari. Ikuti Tanyalah Ustaz. Jangan lupa untuk mengajak ramai-ramai lagi untuk menonton siaran Tanyalah Ustaz, dan pastinya kita sajikan topik-topik yang menarik dan penting untuk sama-sama kita pelajari dan kita hayati bersama. Ayuh kita tangguh Al-Fadhil Ustaz dan juga para penonton majlis kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.